Beberapa perkara isu bersatu panggil pengkhianat tidak berhati perut. Siti Mastura bakal dipanggil polis. Apa yang dia boleh expect daripada perkara tersebut lah. Baik. Sebelum itu, ini pesanan penaja dululah. Hujan berterusan di pantai timur, utara Semenanjung, timur Sabah 16 hingga 18 November. Hujan berterusan dijangka berlaku di pantai timur dan utara Semenanjung serta timur Sabah bermula 16 hingga 18 November ini. Jabatan Meteorologi dalam kenyataan hari ini memaklumkan berdasarkan analisis model-model cuaca, lurusan monsun dijangka berlaku di kawasan berkenaan dan keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan dalam tempoh tersebut. Met Malaysia sedang memantau keadaan ini dan mengeluarkan amaran hujan berterusan sekiranya perlu. Okey. Kita ketahui tuan-tuan saya kata setiap kali live hujung tahun ni kita ketahui bahawa negara kita adalah negara yang hujung tahunnya monsun. Sebab itu kenapa pada hujung tahun kita akan menghadapi bekalan, contoh bekalan ikan berkurangan, antaranya cili berkurangan. Kenapa? Sebab hujung tahun ni ribut, angin, orang tak pergi ke laut sebagainya. Jadi benda tu yang akan berlaku. Dan dalam masa yang sama juga banjir akan berlaku. Kan? Negara kita ni dua benda. Kalau hujung tahun banjir, tengah tahun kemarau. Cuma dia akan berlaku, cuma persoalan dia berapa teruk akan berlaku. Itu je. Jadi NADMA dan juga apa orang kata APAM, APM, Angkatan Pertahanan Awam dan juga NADMA lah, National Disaster punya Management negara punya National Natural Disaster Management telah pun bersiap sedia. Dan sekiranya tuan-tuan ada arahan untuk nak pindah disebabkan oleh banjir dan suatu-duanya, pindahlah dan berhati-hati. So untuk terutama kawasan yang memang mudah banjir, berhati-hati and buat masa ni bersiap siaga untuk nak kemas-kemas, packing barang-barang, make sure supaya barang kalau banjir pun dah ready. Dan dokumen-dokumen, itu paling penting. Dokumen-dokumen tu simpan dalam satu tempat. Kalau ada berlaku banjir, boleh grab dan boleh terus pergi apa orang kata keluar. Kalau boleh packing barang siap-siap lah. Barang keperluan tu packing siap-siap. Saya banyak kali jugalah membantu bangsa-bangsa banjir. Dan ada kalanya banjir tu bukan yalah, tempat tu tak biasa banjir, tiba-tiba empangan pecah. Itu antara perkara yang mungkin boleh berlaku. Okey. Anwar Ibrahim juga menyebut hari ini import makanan perlu ditangani. Kebergantungan import makanan yang tinggi perlu ditangani bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata pada tahun 2022 import negara mencecah 75.5 bilion ringgit. Menurutnya potensi sektor agromakanan perlu dikembangkan sebagai salah satu penyumbang utama negara. Prestasi pertumbuhan sektor agromakanan di negara kita kekal positif walaupun berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan ekonomi dan domestik. Fokus kerajaan Madani masa ini berada dalam landasan yang tepat untuk mengangkat dan memertabatkan sektor agromakanan. Katanya menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof ketika perasmian Hari Peladang dan Penternak. Baik. Saya dah ulas benda ni dahulu lah. Bagaimana pada satu ketika dahulu kita terlalu terkesima, terutama pada zaman Tun Mahathir lah, terkesima dengan sains, teknologi, industri dan sebagainya, sehingga kan kita mengurangkan ataupun orang kata melarikan fokus kita daripada makanan ini kepada perindustrian pada waktu itu. Saya ingat lagi masa tu keluar TV, keluar berita mengatakan pertanian adalah sunset industry. Maka kita akan fokus kepada pembuatan dan juga industri sains dan teknologi. Kemudian saya ingat lagi bapak saya cakap apa? Pak Morni kata apa? Habis tu kita nak makan apa? Makan chip. Sehingga satu ketika tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, budak-budak yang sunat laser ni mungkin tak tahulah. Budak-budak saya kat atas ni kenal, tahu. UPM tu dahulunya dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia. Ditukar kepada Universiti Putra Malaysia. Kita mana ada Universiti Pertanian? Dulu diwujudkan Universiti Pertanian itu antara lain fokusnya adalah untuk pertanian, perladangan dan sewaktu dengannya. So akhirnya ditukar kepada Universiti Putra Malaysia sebab pada waktu itu ada orang nak mengampu Mahathir. Itu cerita lain. Tapi bagi saya, mungkin kita kena pertimbangkan kembalikan Universiti Pertanian Malaysia itu Universiti Putra Malaysia itu kembali kepada fokus pertanian kembali. Kan, pertanian ni jangan kita ingat pertanian macam zaman dulu. Sekarang ini padi, beras dulu, beras tanam, padi tanam sekali setahun tuai. Sekarang ini 2 tahun 5 kali tuai. Dah ada teknologi itu, dah ada. Dan juga di dalam pertanian ni kita sekarang ni macam-macam teknologi AI, kita ada drone, robotik, kita ada engineering,
dan sebagainya yang melibatkan yang kita dah boleh modernkan industri pertanian kita. Dan untuk makluman kita semua tahu negara kita ditakdirkan kita berada di negara yang mempunyai tanah yang subur dengan kemudahan air yang cukup, matahari yang cukup. Kita bukan macam negara-negara seperti Eropah dan sebagainya kan, di mana mereka dia jealous dengan apa yang negara kita ada. So kembalikan, sebab itu saya kata fokus tu betul lah. Kerajaan Madani ni mempunyai fokus yang betul, di mana dia dah mula mengalihkan kembali kepada pertanian. Rafizi sebut hari itu dalam IKR, inisiatif kemudahan rakyat dan inisiatif pendapatan rakyat, antara perkara yang akan ditekankan menurut Rafizi Menteri Ekonomi ialah siapa yang mempunyai tanah untuk nak diusahakan boleh sekarang ini boleh berjumpa dengan ataupun melihat di dalam website Kementerian Ekonomi dan melihat kemudahan-kemudahan apa yang ada dan bagaimana nak mengembalikan perkara tersebut. So bagi saya inisiatif ke arah pemakanan ni sangat penting. Saya ingat lagi tahun 70-an 70-30. Erti kata kita 70 bergantung kepada local produce berbanding 30 import. Tetapi sekarang ini kita terbalik. 30 local produce, 70% import. Tuan-tuan dengar sendiri saya baca tadi kan. 72.2 bilion ringgit import. Kita keluarkan duit kita sebanyak 72 bilion untuk import. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, even kalau kita kata daging lembu, even kalau kita kata kambing, kebanyakannya kita masih import daging-daging tersebut daripada negara luar. Because apa? Kerana cheaper. Kenapa dia cheaper? Sebab dia produce dengan jumlah yang banyak. Tetapi dia tak segar. Lepas itu frozen. And then kita pun tak tahu daripada segi keterjaminan dia, kecuali kat Australia lah. Dekat Malaysia, sekurang-kurangnya kita boleh pantau dan jaga. Okay? Itu antara bebelan saya tentang benda ni lah. Bagi saya, we are going to the right direction. Saya harap kerajaan Madani tak hilang fokus dengan perkara ini. Now, ada satu cerita berkenaan dengan harga gula. Ada yang mengatakan berkemungkinan harga gula yang sekarang ini dipack ataupun diletakkan pada harga RM2.85 berkemungkinan akan kembali diapungkan. Dan ini juga saranan daripada Bos Maidin mengenai apungan atau naik harga gula. RM2.85 tidak logik, kata Bos Maidin. Saran apung harga gula. Pengarah urusan Maidin, Amim Ali Maidin, menyatakan kerajaan mengapung atau menaikkan harga gula daripada RM2.85 kepada RM3.80 berdasarkan harga pasaran tempatan. Beliau menyifatkan harga shilling RM2.85 tidak logik kerana kos bahan mentah semakin meningkat dan syarikat pengeluaran gula Malaysia, MSM Malaysia Holdings serta Central Sugar Refinery terpaksa menanggung kerugian kira-kira 80 sen bagi setiap 1 kilogram gula dihasilkan. Sebagai alternatif, kerajaan boleh memberi subsidi kepada dua syarikat terbabit, tetapi ia tidak akan dapat mengekang aktiviti penyeludupan memandangkan harga gula di Malaysia lebih rendah berbanding harga jiran. Elok kita naikkan harga sebab kita tak tahu apa-apa subsidi diberikan, ada keterisan. Kerajaan dia beri banyak keterisan. Gula di sini kalau murah akan pergi ke negara jiran. Now, setuju tak setuju dengan cadangan ini? Bagi saya, I'm always for open market lah. I'm always for open market. Cuma risiko pada open market ni kita tak boleh nak kontrol. Kita tak boleh nak kontrol lah macam tadi RM2.80. Cuma dia kata kalau sekiranya nak kontrol ataupun nak letak harga shilling sekalipun kena letak RM3 something. RM3 berapa sen, 20 sen tadi kan dia kata. Now saya to be honest, I'm for harga apungan. I'm for open market. Cuma isu dia sekarang ini, gula ni dimonopolikan oleh dua company yang disebut tadi tu. So bila dimonopolikan oleh dua company, dia akan jadi oligopoli lah. Dia akan jadi oligopoli di mana di dalam market hanya beberapa player saja yang mengeluarkan gula ni. So isu dia adalah bagaimana kerajaan nak memastikan bahawa oligopoli ini mereka tak ambil kesempatan. Mereka berpakat kemudian meletakkan satu harga semata-mata nak ambil untung kat situ. So the only way, sebab yang menariknya harga gula ni adalah harga terbuka. Maksudnya kita boleh pantau harga gula mengikut harga pasaran. Macam juga getah, macam juga kelapa sawit dan sebagainya. So kita boleh lihat. So daripada situ kita boleh pantau dan pastikan. Dia berbeza dengan setengah-setengah barang yang tak anjal, barang yang tak ada alternatif. Dan juga dalam masa yang sama sekarang ni kerajaan pun dah mengenakan tax. So hopefully kita kata, saya sendiri itu saya kata kalau boleh kurangkanlah ataupun janganlah ambil gula. Yang ni pun air kosong tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri ni, kalau tengok air kosong. Air kosong ni. Kan air kosong. So kita kurangkanlah penggunaan gula dalam kehidupan seharian kita. Tapi dalam masa yang sama, yelah kita tak boleh nak paksa semua orang buat macam tu.
So, kerajaan kena pantau dan kena pastikan. Itu saya kata tadi. Yang on the other hand, kita kata kurangkan import, tapi dalam masa sama kena berhati-hati dan kena pastikan jangan ada dimonopolikan oleh sesetengah pihak sahaja sehingga dia boleh meletakkan harga. Mungkin juga kena ada option untuk kita nak import dan bukan eksklusif kepada beberapa orang sahaja atau beberapa syarikat sahaja. Baik, Anwar tiba di Riyadh untuk hadiri kemuncak tergempar OIC. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Riyadh hari ini menghadiri sidang kemuncak tergempar OIC kali ke-8. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di Terminal Diraja Lapangan Terbang Raja Khalid kira-kira 35 km dari Riyadh. Anwar dan isteri Wan Azizah serta delegasi Malaysia termasuk Menteri Komunikasi Fahmi Bazir disambut oleh Timbalan Gubernur Putera Muhammad Ibn Abdul Rahman. Turut berada di lapangan terbang ialah Duta Besar Malaysia iaitu Datuk Wan Zaidi Abdullah. Okey, pemimpin dari delegasi. Okey, sebelum itu kemuncak itu, dua mesyuarat persidangan itu diadakan iaitu mesyuarat pegawai kanan OIC pada 9 November dan mesyuarat peringkat Menteri OIC pada 10 November. Menurut kenyataan dikeluarkan, perhimpunan itu berlangsung di Riyadh. Semasa sidang kemuncak, Anwar akan sekali lagi menyatakan pendirian tidak berbelah bahagi Malaysia berhubung keperluan penting untuk menghentikan tindakan pembunuhan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza dengan muktamad dan selama-lamanya. Krisis kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza itu memerlukan perhatian segera dan Perdana Menteri akan menyokong negara OIC dan komuniti antarabangsa untuk menangani kesusahan dan penderitaan yang dihadapi. Sidang kemuncak tergempar itu dijangka menerima pakai kenyataan akhir, final communique. Okay, right. Itu merupakan perjalanan Perdana Menteri sebelum pergi ke perhimpunan seterusnya untuk antarabangsa, insyaAllah. Okay, itu saya ada komen sangat lah. Okay. Baik, sebelum kita pergi sentuh isu politik yang besar ni tuan-tuan berkenaan dengan Mastura ni kan. Saya teringat cerita P. Ramlee. Mastura ala buaya. Okay. Malam tadi saya kata saya berdebat dengan seorang pengikut PAS. Dia kata dia pengikut PAS lah. Mungkin dia menonton TikTok saya sekarang ni kan. Tak apalah. So saya punya live seperti saya lah. Yang kau naik tu kenapa? So saya dah letakkan full video tersebut. Nanti dia kata saya edit ke apa dalam YouTube saya. Saya dah letakkan juga dalam Facebook saya. Tuan-tuan boleh tonton sendiri. Isu dia berkenaan dengan kafe. Dia kata, kenapa kerajaan ini, kerajaan Madani ni lah, tidak membenarkan penggunaan perkataan kafir, melarang, bukan tidak membenarkan, melarang penggunaan kata kafir kepada orang bukan Islam di dalam parlimen. Itu sudah menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Saya tanya, adakah kita panggil orang kafir, orang bukan Islam itu kafir, itu je panggilan kepada orang bukan Islam? Dia kata, iyalah. Itu je lah panggilan kepada orang bukan Islam, kafir. Mana ada panggilan lain? Lepas tu saya kata, habis ahli kitab tu? Oh, ahli kitab tu merujuk kepada Yahudi. Negara kita ada Yahudi ke? Ya ke ahli kitab tu merujuk kepada Yahudi? Saya kata, biar betul kau ni. Kau kata kompas takkan benda basic macam ni tak tahu. Sebenarnya bukan tak tahu, dia tahu. Selain daripada Yahudi, siapa lagi dirujuk sebagai ahli kitab? Saya kata, oh, tak tahu? Tak tahu? Dia kata, dia mengelak. Dia main-main lah. Saya kata, Nasrani? Orang Kristian? Tak tahu? Dia kata, tak tahu. Lillah kau tak tahu? Tak ada. Dia tak nak bersumpah macam tu kan. Dia macam ni lah tuan-tuan. Sebab itu saya kata, kejahilan itu sendiri boleh membawa kepada sifat pelampau. Kadang-kadang bila kita jahil dalam agama, terutama perkara yang paling asas, menyebabkan kita jadi pelampau dalam agama. Kita ingat itulah agama. Walhal agama tak pernah ajar pun perkara tersebut. Itu satu. Kedua, bila kita berkata benda yang orang tak cakap. Orang tak pernah cakap macam tu, tetapi dia yang kata. Dia kata, macam contoh tadi lah ada orang kata, is betul ke Menteri Pendidikan kata tak boleh bertakbir, tak boleh kibar bendera Palestin, tak boleh kunut azilah di sekolah? Saya kata, betul ke menteri kata? Dia kata menteri kata macam tu. Kat mana dia kata? Tak tahulah. Itulah masalahnya. Menteri kata, tetapi apa yang menteri kata, itu saya kata, saya bertanggungjawab, menteri bertanggungjawab, speaker bertanggungjawab dengan apa yang dia cakap. Tetapi speaker, saya, menteri tidak bertanggungjawab macam mana kamu faham dan macam mana kamu memutarbelitkan fahaman tersebut. Itu bukan tanggungjawab kami. Nak faham benda itu, kamu yang kena faham.
Tuan-tuan, berkenaan dengan isu kafir tu, benda tu isu lama. Kan? Saya saja tak nak bawa benda ni malam tadi. Sebab saya nak tengok sejauh mana dia boleh carry benda ni. Now, apa kata speaker dan macam mana mula isu kafir dalam parlimen ni? Dia bermula macam ni. Apabila ada seorang ahli parlimen PAS bangkit, kemudian dia kata kami tak setuju panggil kafir harbi kepada DAP. Walaupun DAP itu kafir. Itu ayat dia. Boleh rujuk handset, boleh rujuk video. Saya tak setuju. Dan saya pernah ulas benda ni di dalam video saya, di dalam live saya. Kami tak setuju panggil kafir DAP itu kafir harbi, which I agree. Tetapi DAP itu kafir, itu perkataan dia. Jadi timbul persoalan. Bangkit. Kalau kafir, apa jadi pada orang DAP yang Muslim? Kemudian bangkit luar dia kata, saya tak kata yang Muslim, saya kata yang bukan Muslim. Tak, dia sebut DAP. Dia tak sebut bukan Muslim di dalam DAP. Jadi timbullah orang kata seorang kata seorang, Zionis, kafir, macam-macam lah. Label-melabel. Disebabkan label-melabel ni, speaker kata, udahlah benda perkataan tu. Zionis lah, kafir lah. Udahlah, kita fokus dengan apa yang kita nak bincang dalam dewan ni. Tak payah label-melabel ni, Sudahlah label-melabel ni, fokus dengan apa yang nak dibincangkan tentang polisi-polisi ni lebih utama. Ini 20 minit gaduh pasal label-melabel. 36. Biadab, biar label, Zionis, kafir, ni, munafik. Duk tuduh menuduh. So speaker kata udahlah. Apa kata speaker? Henti guna kafir, Zionis, Yahudi di dalam dewan. Speaker kata. Yang di-Pertuan Rakyat, Tan Sri Johari menegur ahli parlimen supaya tidak mengungkap perkataan-perkataan sensitif seperti kafir, Zionis dan Yahudi di dalam Dewan Rakyat. Sebaliknya, beliau meminta ahli parlimen untuk membawa isu-isu rakyat serta negara sebagai matlamat utama dan tidak menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan politik. Kita telah mengharungi 4 hari perbahasan sepanjang bulan Jawan 2024 sepanjang minggu lalu. Dalam perbahasan Ali Muhammad, pelbagai hujah dan pendapat telah diutarakan mendorong ke arah perkara sensitif yang mengguris hati. Kenyataan-kenyataan mengeruhkan suasana dan menyentuh sensitiviti, keharmonian bersifat label-label antara kita, termasuk kenyataan kafir, Zionis dan Yahudi antara Muhammad, katanya. Mengulas lanjut, Johari meminta ahli parlimen membuka lembaran baru serta memadam isu panas yang dibangkitkan pada minggu lalu. Pada hari ini saya mengajak ahli Muhammad membuka lembaran baru. Padamkan isu panas tersebut yang berlaku minggu lalu. Biarlah perbahasan ahli Muhammad berlandaskan isu demi membela negara di luar sana. Nasib rakyat di luar sana, jelasnya. Apa maksud Tan Sri? Apa maksud Tan Sri Johari kat sini? Adakah Tan Sri Johari mengatakan, mulai hari ini, sesiapa menggunakan perkataan kafir maka akan diambil tindakan? Ataupun adakah Tan Sri Johari mengeluarkan fatwa bahawa mengeluarkan perkataan kafir itu adalah haram kepada orang beragama Islam? Ada ke? Tan Sri Johari mengatakan, udahlah label-melabel. Cukuplah. Sekarang fokus dengan perbahasan. Itu maksud dia. Tiba-tiba ada seorang Mamat ni, dia naik. Dia masuk dalam kotak saya. Dia kata, kerajaan sekarang ini melarang penggunaan memanggil orang bukan Islam sebagai kafir. Dia kata macam tu. Dan itu adalah melanggar Islam. Saya tak nak bahas yang tadi tu. Pasal punca dan sebagainya, dan sebenarnya apa arahan Tan Sri Johari. Saya saja nak tengok sejauh mana pemikiran dan dia faham konsep ni. Saya tanya, benar ke bahawa di dalam Islam ni hanya perkataan kafir je kita boleh panggil untuk orang bukan Islam? Ada satu perkataan je. Dia kata, iyalah, mana ada perkataan lain. So, saya sebut, ahli kitab macam mana? Sabirin macam mana? Dalam hadis, ada perkataan lain yang Rasulullah guna untuk memanggil orang Yahudi, wahai Nasrani. Dan juga Al-Quran menggunakan perkataan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kan? Wahai manusia, dipanggil manusia. Kenapa Allah guna perkataan-perkataan demikian, saya kata? Sebab terdapat banyak panggilan. Dan biasanya yang tak akhir kafir ni, bila orang tu menentang kita dan kita tahu dia memang menolak apa yang kita katakan, walaupun kebenaran sudah di depan mata. Even itu pun dalam konteks akidah. Saya tertarik dengan, kemudian saya kata, in fact, orang yang tidak pernah mendengar, orang yang tak pernah dengar tentang ajaran Islam. Alhamdulillah. Orang yang tak pernah dengar baru tentang hari ke-6 saya amal. Orang yang tak pernah mendengar tentang ajaran Islam tu pun terdapat perbincangan ulama. Adakah dimasuk syurga atau neraka? Ada perbincangan.
Dia kata, siapa ulama'nya? Saya kata, bacalah buku ulama'-ulama', antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi membicarakan tentang perkara tersebut. Saya kata, itu saya kata. Kadang-kadang nak bercakap tentang agama, tapi tak ada ilmu tentang agama, kemudian beranggapan itulah agama. Nah, kita dengar apa yang Dr. Asri cakap ni, dan saya akan ulas tentang perkara ini. Rahim, merujuk kepada penggunaan istilah kafir yang ditimbulkan oleh setengah pihak bahawasanya kafir tak boleh digunakan ataupun tak wajar digunakan dalam negara ini. Saya rasa ada pendekatan yang mungkin sebahagian mereka sebut kurang tepat. Istilah kafir itu hendaklah dirujuk kepada konteks apa digunakan. Di dalam konteks klasifikasi akidah, memang kafir dan mukmin lah. Mereka yang kafir bermaksud mereka yang menutup diri mereka ataupun mereka enggan, disbeliever. Mereka yang tidak mempercayai, disbelief. Mereka yang tak percaya tentang ajaran tertentu. Dalam konteks Islam, mereka ialah orang yang tak percaya ataupun engkar ataupun menolak ajaran Islam. Mereka kafir. Bukan kerana soal macam Muslim itu kafir dibandingkan ajaran Kristian yang Kristian ajar, ataupun kafir kepada ajaran Buddha, ataupun kafir pada ajaran Hindu. Orang lain kafir kepada ajaran Islam apabila mereka menolak akidah Islam. Dalam konteks akidah mereka kafir. Dan orang yang menyatakan tak boleh menggunakan perkataan kafir dalam konteks akidah silap. Tetapi dalam konteks berurusan sebagai rakyat, kita taklah panggil ni rakyat ni kafir. Taklah semesti begitu. Kerana Nabi dalam hadis, Nabi menyebut, hadis riwayat Abu Daud, Nabi menyebut bahawasanya man adza dhimmiyan, atau dalam riwayat man adza man zalama muahidan atau kallafahu fawqa taqatihi atau akhadha minhu min ghairi syai'an min ghairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menzalimi muahidan, orang muahid ini warga negara bukan Muslim yang membuat perjanjian, itu warga negara lah yang bukan Muslim, atau membebankannya dengan satu bebanan atau mengambil sesuatu yang dia tak setuju, harta dia, aku pembelanya pada hari kiamat, kata Nabi. Maksud dalam konteks ini Nabi kata muahid. Jadi dia adalah orang yang membuat perjanjian dalam konteks ini. So di dalam perjanjian Dustur Madinah itu Nabi SAW kata wali Yahudi Bani Auf kada wa kada. Bagi Yahudi Bani Auf wali Yahudu dinuhum walil muslimin dinuhum. Bagi orang Yahudi itu agama mereka, bagi orang Islam agama. Bagi Nabi guna Yahudi, tak gunakan orang kafir dalam konteks itu. Maka menggunakan kafir di dalam konteks akidah betul, tapi dalam konteks pengurusan kenegaraan kita boleh guna non-Muslim ataupun bukan warga Muslim, warga yang bukan Muslim, itu dalam konteks urusan. Tapi nak menafikan perkataan kafir tak boleh, kerana perkataan itu ialah perkataan yang ada di dalam Al-Quran dan digunakan pakai oleh Quran di dalam konteks akidah. Dalam konteks akidah, dalam konteks pengurusan kenegaraan boleh digunakan istilah-istilah yang lain bagi membedakan Muslim dengan non-Muslim. So orang yang menolak istilah itu saya total salah, dan menyuruh istilah itu digunakan secara total pada semua konteks juga salah. Setiap istilah itu ada konteksnya dan ada tempat untuk digunakannya. Terima kasih. Okay. So, kesimpulan Ustaz Dr. Astri tadi, Mufti Perlis tadi, yang menolak secara total perkataan kafir. Dalam pendapatan tu saya kata, ya, adalah Al-Quran ada perkataan kafir dan memang ada tempat yang dimana kita letakkan dia sebagai kafir. Saya setuju. Untuk rakan-rakan Pak Wang ni. Mana datang pula suara. Saudara-saudara. Saya setuju, saya kata. Saya tak pernah menafikan perkataan kafir itu sendiri. Tapi dia ada konteks dia. Dan juga memanggil non-Muslim. Macam tadi kalau disebutkan dalam wahai orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Itu pun tidak salah. Tapi seolah-olah meletakkan kafir itu sahaja perkataan untuk orang bukan Islam. Itu maksud saya dalam perdebatan tersebut.
Seolah-olah itu saja, tak ada lain. Dan menyebut perkataan lain itu seolah-olah itu sudah bercanggah dengan Islam. Itu saya maksudkan. Bahawa bagaimana mentaliti ilmu, sebenarnya bukan mentaliti, tapi bagaimana level ilmu seseorang yang, itu saya kata, yang kononnya bersemangat kepada agama. Bersemangat kepada agama ni tak ada masalah. Bersemangat dengan agama, dengan Islam ni bagus. Tetapi disebabkan dia ketiadaan ilmu, semangat dia itu boleh digunakan dan dipesongkan sehingga membawa kepada perkara yang tak sepatutnya. Antaranya adalah kemelampauan dalam agama. Dan ini banyak yang berlaku. Na'udzubillah min zalik lah, sehingga ada yang pergi jadi pengganas dan sebagainya. Ini yang berlaku. Dia bersemangat, tetapi pahaman dia tentang Islam tu sangat cetek dan dia ingat itulah agama, itulah ajaran. Sehingga dia menjadi, itu saya kata, pengganas. Itu yang berlaku di mana mereka yang konon-kononnya berjuang di atas nama agama, tetapi sebenarnya dia jahil tentang agama itu sendiri. Jadi saya risau, kerisauan saya adalah bagaimana kalau sekiranya perkara ini sudah mula menular di kalangan kita ni. Sebab itu saya sarankan media-media, ustaz-ustaz yang lebih, orang kata apa, wasatiyah, pertengahan ini. Kita sekarang ini sudah menuju ke arah di mana seolah-olah inilah saja agama, tidak ada interpretasi yang lain. Seolah-olah agama ini hanya boleh diinterpretasi dan hanya boleh dihujahkan oleh satu pihak dan satu puak. Seolah-olah orang lain ni tak faham tentang agamanya kecuali puak-puak ini saja. Ini masalah negara kita yang kita kena hadapi dan kita kena betulkan. Dan ini tugas mufti-mufti, tugas majlis agama, tugas ustaz-ustaz, tugas pendakwah dan tugas tuan-tuan dan puan dan saya yang mana kita ada ilmu ni, kita kena ceritakan pada orang. Bahawa sebenarnya apa yang dipaham itu salah. Saya bagi contoh konteks mudah je tuan-tuan. Mudah saja konteks ni. Ramai orang salah juga. Saya macam tu. Contoh, pegang anjing. Hukum dia haram ke tidak? Pegang anjing haram ke tidak? Oh, najis is. Ya, saya tahu najis. Saya bukan tanya najis ke tidak. Saya tanya haram ke tidak. Saya percaya tuan-tuan yang tak tulis pun akan kata haram is. Jawapannya tak. Keempat-empat mazhab kata tak haram. Tak percaya pergi cek. Cuma adakah perlu kena sertu? Yang tu ada perbezaan pendapat. Perlukah kena bersih dengan 7 basuhan, 8 basuhan? Itu ada perbezaan pendapat. Tetapi adakah haram? Sebab itu saya kata, macam mana pula sertu tak haram is? Sertu tu sebab apa? Sebab najis. Tuan-tuan beristinja tak? Tuan-tuan pergi toilet tak? Basuh tak? Kalau lepas membuang. Basuh kan? So kalau pegang najis itu haram, pegang najis masa lepas beristinja tu haram tak? Itu yang dibahaskan oleh ulama. Sesuatu itu najis tidak menjadikan dia haram kalau dipegang. Jadi itu ya pemikiran macam ni yang buat kaum Melayu. Sebab tu kadang-kadang ada vet Melayu kan, dia pegang anjing. Pakai tudung tapi pegang anjing. Tahu tak benda tu haram? Tapi kat tangan dia ada rokok. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau kita nak cerita haram ni, muzik tu haram tau menurut 4 mazhab. Kita ni tak pegang 4 mazhab pada muzik tau. Tetapi anjing tu 4 mazhab kata tak haram. Yang tu kita haramkan. Kan? Tapi poinnya adalah bagaimana pemikiran umat kita ni, kita tak banyak membaca. Kita tak banyak membaca. Lepas tu kalau kita dengar ustaz-ustaz, kita suka dengar ustaz yang suka berlawak. Sebab ustaz yang bagi ilmu ni boring. Macam live macam saya ni boring. Terlalu kena berfikir. Nasib baiklah tuan-tuan ni orang yang hebat lah. Boleh dengar live berfikir ni. Tapi suka dengar yang live mencarut, live memaki hamun. Kemudian kalau ustaz pun, ustaz lawak-lawak, cerita lawak-lawak. Lepas tu buat dengan cerita-cerita dongeng. Yang tu suka. Tapi ustaz yang membahaskan tentang usul hadis, usul fiqh, yang membahaskan tentang apa orang kata Quran dan sebagainya, tafsir dengan apa orang kata perbezaan pendapat dan sebagainya, yang tu pening. Pening aku. Itulah. Kita sekarang ini hidup di dunia yang maklumat je banyak. Maklumat kita banyak berbanding zaman dulu. Zaman dulu, Imam Bukhari dia nak dapat satu hadis, dia kena mengembara. Kita ni nak dapat satu hadis, Google je. Jumpa hadis tu. Tapi kita berada di zaman yang mana maklumat itu banyak tetapi kita kurang berfikir. Berfikir ni adalah proses maklumat itu kita cerahkan, kita gabung, kita bahas, kita lihat, kita pantau, kita tengok, kita potong-potong, ulas dan kemudian kita fikirkan. Itu proses berfikir. Kebanyakannya kita ambil, kita dengar, lepas tu kita macam, yelah kot. Takkanlah lebay nak menipu.
Itu yang berlaku, tuan-tuan. Itulah. Panjang pula aku cerita. Dan dalam perdebatan tersebut saya kata, sebab itulah kenapa dalam dakwah kita jadi keras. Dakwah kita jadi dakwah yang keras. Dakwah yang menghukum. Sedangkan Al-Quran itu daripada 114 surah, ada satu surah je, Al-Ma'idah kalau tak salah saya, yang tak ada bismillah. Yang lain semua bermula dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Murah penyayang ni tak tepat translation tu. Tapi Rahman, Rahim tu. Dua perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bermula dengan kasih sayang. Dan bila kita bermula dengan kasih sayang, bila orang baca Quran dengan Quran, bila dibaca Quran tu betul-betul, dia sebenarnya boleh membawa kepada Islam. Tapi bila dilihat perangai-perangai orang Islam ni, itu yang kadang-kadang dia orang put off. Dan pagi tadi pukul 7 pagi, Alhamdulillah, saya sempat menyaksikan Megan Rice. Megan Rice ni seorang non-Muslim. Dia memeluk agama Islam dalam TikTok live. Dan dia ada buat book club dalam TikTok. Dia membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah pagi tadi dia telah masuk Islam. Penggerak trend bukan Muslim baca Al-Quran peluk Islam. Individu bertanggungjawab memulakan trend bukan Muslim membaca Al-Quran, non-Muslim reading the Quran di TikTok Megan Rice secara rasminya memeluk Islam. Menurut satu video dimuat naik pendakwah kelahiran Syria Ahmad Abostani, Rice dilaporkan mengucap 2 kalimah syahadah dalam satu sesi live yang diadakan secara bersama. Dan Alhamdulillah, saya follow Megan Rice ni. Saya follow Megan Rice dan daripada surah At-Taubah. Okay, thank you surah At-Taubah. Yep. Check. Audio saya okey ke? Hello? 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 Okay. So, dalam hal ini tu saya kata, macam mana sepatutnya saya kata dalam perdebatan tersebut, kita ni kena dekatkan orang dengan Islam dahulu. Ceritakan tentang keindahan Islam. Sebelum kita nak takut-takutkan dia. Ini belum apa-apa. Kafir kau ni. Ada pernah satu cerita kawan saya kata, dia cerita kat saya, bukan Muslim lah. Kawan saya non-Muslim. Dia kata, Is pernah orang Melayu datang salam dengan aku. Dia pergi cuci tangan, Is. Takutnya. Dia ingat lepas salam. Allah, saya kata, tak apalah. Dia kata, macam tu sekali kan. Baik. Habislah cerita tu. Bebel saya kat situ kan. Panjang pula bebelan saya tentang perkara tersebut. Okey, pilihan raya Kemaman. UMNO teruskan misi tawan kerusi walau pembangkang, sokong PM, tegas Zahid. Sokongan pembangkang kepada Perdana Menteri tidak mengubah pacaran politik UMNO untuk pilihan raya akan datang. Dengan Presidennya Ahmad Zahid tekad menawan kembali kerusi yang kecundang. Bercakap kepada pemberita di Pemukiman Biro Politik bahagian-bahagian UMNO Kedah, Zahid dan juga Timbalan Perdana Menteri berkata merampas kembali kerusi-kerusi berkenaan perkara penting buat partinya. UMNO dan Barisan Nasional akan memperkira perkembangan terbaru itu. Biarpun baik, namun UMNO berpindiran kerusi itu perlu menjadi kerusi UMNO semula. Dengan erti kata lain, UMNO tidak berkira bahawa hanya kerana mereka telah menyokong PMX, seolah-olah macam tak perlu nak bertanding dekat kerusi tersebut lah. Seolah-olah sedemikian. So, dalam perkara yang sama juga PRK Kemaman, UMNO beri bayangan letak calon langsung PRK Kemaman. Zahid Hamidi membayangkan calon langsung UMNO diletakkan pada PRK Kemaman 2 Disember ini. Presiden UMNO berkata keputusan meletak calon langsung bukan satu perkara yang baru, tapi sudah dilakukan sejak dulu bagi memastikan kemenangan parti. Katanya, langkah itu dilihat mampu memberi kejutan kepada pihak lawan. Kita pernah melakukan pemilihan untuk calon langsung tanpa melihat hierarki dalam parti dan telah terima baik. Dan berkemungkinan besar, kaedah sama dibuat untuk PRK Kemaman. Yang penting bukan hanya kemenangan, tetapi sekurang-kurangnya majoriti setru politik boleh kita kurangkan. Ini adalah indikasi kepada kejayaan yang kita akan mulakan di Parlimen Kemaman ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media. Maksudnya, berkemungkinan besar, tanpa melihat kepada hierarki, sama dia orang senior ke, ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, berkemungkinan orang kata UMNO akan meletakkan calon di PRK kali ini terus direct daripada pilihan akad umbi ataupun daripada pilihan bahagian lah. Okey. Habis kat situ. Menarik Muhyiddin sepatutnya jadi ketua pembangkang, kata Syahir. Sokongan 4 ahli Parlimen PN tidak akan beralih arah sekiranya tanggungjawab sebagai ketua pembangkang digalas oleh pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Bekas Ketua UMNO Bahagian Johor Bahru, Tan Sri Syahrir berkata, jika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisi jawatan Ketua Pembangkang, tentunya beliau dapat benar-benar memimpin ahli-ahli Parlimen PN dalam Parlimen. Menurutnya, kehadiran pemimpin mereka di Barisan Hadapan Perang Politik di dalam Dewan Rakyat pastinya akan merangsangkan mereka. Ini adalah satu sebab mengapa ahli Parlimen itu tidak segan silu beralih sokongan kepada kerajaan. Sepatutnya beliau pegang jawatan Ketua Pembangkang dan tidak serahkan kepada Hamzah Zainuddin. Jelasnya kepenjangan yang sama juga berlaku apabila Presiden UMNO yang juga pengurusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid, menyerahkan jawatan Ketua Pembangkang kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kecelaruan dalam UMNO dan BN turut juga tercetus sehingga Ismail Sabri sebagai naib Presiden pula yang menjadi Perdana Menteri ke-9. Okey. Maksud Syahrir di sini tuan-tuan begini. Ujung dia berkemungkinan lah keempat-empat pemimpin ini akan berfikir. Keempat-empat pemimpin ini akan berfikir. Kenapa aku nak sokong pasukan yang ketua dia sendiri pun tak berani nak ke depan? Faham maksud saya tak? Dia akan fikir, macam mana, kenapa aku nak sokong satu pasukan yang ketua kami sendiri tu pun tak berani ke depan? Dia ada satu buku, apa orang kata, ditulis oleh Simon Sinek, salah seorang leadership guru. Dia mengatakan why leader it last, dan kenapa a leader adalah seseorang yang mengorbankan diri dia untuk kepentingan kumpulan dia. Tapi dalam kes ini, kumpulan dia dikorbankan untuk kepentingan diri dia. Itu yang berlaku. Dan disebabkan oleh perkara tersebut menyebabkan apa orang kata, ramai di antara mereka melarikan diri. Ramai di antara mereka yang merasakan bahawa perlu tidak, macam tak nampak hala tuju. Tak nampak hala tuju ni ke mana? Diorang ni ke mana sebenarnya? Kan, diorang tak nampak hala tuju parti itu ke mana? Bersatu itu ke mana? Kan, diorang tak nampak di mana mereka akan pergi selepas ini dalam isu ini, dalam pertembungan ini dengan Barisan Nasional, dengan Pakatan Harapan. Diorang tak nampak. So kenapa? Sebab ketua mereka sendiri pun takut nak pergi ke depan. Ketua mereka sendiri pun takut nak pergi ke depan. Itu masalah dia. Dan yang menariknya tuan-tuan, orang bersatu bila dah lah melompat, bukannya dia nak pujuk ke nak apa. Dia kata apa? Kita baca. Orang macam ini kianat, tiada hati perut bersatu. 4 ahli Parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri dicabar meletak jawatan dan bertanding sebagai calon bebas bagi menguji tahap sokongan yang diraih mereka. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata 4 ahli Parlimen itu telah mengkhianati pengundi dan penyokong parti. Mereka ini bijak, nak jadi wakil rakyat tetapi tak nak jaga kawasan. Kononnya bila kita pecat mereka, mereka jadi bebas dan tak ada tanggungjawab. Macam saya katalah. Saya fikir orang macam ni khianat, tiada hati perut dan tak fikir kerja keras jentera yang dia dah beri dia kemenangan, katanya. Oh, dia kata tak berhati perut. Tak berhati perut. Ini tak patut. Orang kata pengkhianat. Tak berhati perut. Keluar macam tu saja, beri sokongan. Tak berhati perut. Sedangkan orang dah bagi undi pada dia. Tak berhati perut. Tuan-tuan, saya baca kenyataan pada 24 hari bulan Februari. 24 hari bulan Februari tahun 2020. 24 hari bulan Februari tahun 2020. Bersatu keluar Pakatan Harapan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, keputusan itu dibuat dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dalam mesyuarat khas diadakan pada 23 Februari lalu. Semua ahli Dewan Rakyat dari Parti Bersatu juga dengan ini keluar Pakatan Harapan. Semua mereka menandatangani akan bersumpah untuk terus menyokong dan beri kepercayaan kepada Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia, katanya. Saya ulang. Semua ahli Dewan Undangan Bersatu, Dewan Rakyat daripada Bersatu, dengan ini keluar dari Pakatan Harapan. Tuan-tuan, siapa yang tak berhati perut? Siapa yang tak berhati perut? Pada tahun 2019, waktu kita menghadapi serangan yang teruk. Keluar daripada kerajaan pada waktu itu dengan alasan tak nak bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Keluar. Tarik sokongan. Tumbang kerajaan. Sekurang-kurangnya ini tak tumbang kerajaan, tuan-tuan. Ini kerajaan makin kukuh. Lagi bagus. Yang itu tumbang kerajaan. Pelabur lari. Investor tak berani.
Pop, tup, nasib baik. Bukanlah nasib baik. Tapi terus PKP pada waktu itu. Balasan Tuhan kan. Siapa yang tak berhati perut? Siapa yang tak berhati perut pada waktu itu? Yang menariknya, ada satu video saya buat, tuan-tuan. Video ni saya buat pada tahun 2021. Rambut saya pun macam ni rupa dia. Mana audio ni? Ni. Okay, saya nak share video ni. Saja saya share. 2021. Saya rasa ini sebelum tumbang. Sebelum tumbang ke selepas tumbang? Ya, lepas tumbang. Ke sebelum tumbang, saya tak ingat. Muhyiddin Yassin kepada Ismail Sabri. Ya, dalam hidup ni, jangan hianat dengan orang. Dia macam ni, tuan-tuan. Kalau dia BN, ya saya lawan dia kerana dia BN. Tak apa. Lepas tu pilihan raya kita lawan lagi. Kan? Kalah, kita lawan lagi pilihan raya. Saya berapa pilihan raya dah saya lawan sejak saya balik daripada Malaysia 2004, 2008, 2008, kemudian PRK, kemudian PRU 13, PRU. Semualah yang mana ada pilihan raya, saya akan, mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Kita lawan dan kita lawan dalam pilihan raya. Bila dia jadi kerajaan, dia jalanlah jadi kerajaan, tak ada masalah. Cuma yang saya benar-benar, orang kata apa, bernanah hati saya ni, apabila dia khianat. Itu keyword dia, tuan-tuan. Khianat, pengkhianatan. Dan bila lepas saya live, saya kata, lepas syaratan tu berlaku, saya kata macam ni. Cari balik video saya. Saya kata apa? Mereka akan dikhianati bukan oleh orang luar, oleh orang di dalam kerajaan mereka sendiri, oleh mereka di dalam kelompok mereka sendiri. Sebab apa? Dia akan kata, kalau dengan kawan kau pun kau boleh khianat, ini kan pula dengan kami yang bukan kawan kau. Dia akan bagi tahu Azmin, dengan kawan 20 tahun yang kau berjuang pun kau boleh khianat. Dia bagi tahu dengan Muhyiddin Yassin, dengan kawan yang dalam UMNO berpuluh tahun kau boleh khianat. Ini kan pula kami dalam UMNO ni, kamu nak setia. PAS mencakap macam tu. Akhirnya UMNO yang khianat, tuan-tuan. Kita boleh tengok suasana tersebut. Dan saya bawakan suasana tangisan. Lepas dia orang menang pada malam itu, tangisan. Sedan masa tu. Saya tengok video ni, orang hantar video ni kat saya. Dan orang yang hantar tu pun saya dah tulis nama dia dalam saya punya page tadi kan. Orang tu dia kata, Is, tengok kan. Dan dia punya bos pun ada kat situ. Kita tengok video. Tangisan sedu sedan menjadi syair cinta, terasa ingin sentuh. Sini. Mama. Sini. Video pengkhianat ya, tuan-tuan. Nampak? Nangis. Nusantara tu. So itu yang berlaku, tuan-tuan. Inilah dia pengkhianatan yang berlaku. Inilah juga yang berlaku, tuan-tuan. Dan salah siapa? Salah PH ke? Saifuddin kata, PH cadang MP langgar keputusan whip, parti hilang kerusi, tetapi PN yang tolak. PN sendiri menentang cadangan PH untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti. Kan? Yang lebih ketat bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan whip parti masing-masing. Perkara ini didedahkan oleh Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution yang menganggotai Jawatan Kuasa Teknikal bagi mengubal akta berkenaan bersama dua lagi wakil PH, Gobind Singh dan juga Hanifah Maidin pada 2022. Pendirian PH, tindakan MP bertindak bertentangan keputusan whip parti di dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya apa-apalah, adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil diadakan. Juga MP yang dipecat kerana melanggar disiplin dikira hilang kerusi. PN pada masa itu diwakili Hamzah dan Taqiyuddin, PN tidak setuju dengan cadangan PH di atas, katanya. Sama juga perkara ini disebut oleh KJ. Kan KJ juga sebut perkara yang sama. Kan bahawa menurut draft asal dia anggap bahawa telah melanggar undang-undang dan kena kosongkan kerusi. Mereka tahu tak ironi dia? Bila dibawa ke Jabatan Menteri untuk dibincang draft ini, antara yang paling lantang menentang draft ini adalah ahli parlimen Bersatu. Kalau perkara itu diluluskan, empat ini akan hilang kerusi, akan berlaku PRK. Tetapi yang tolak adalah Bersatu. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tolak? Yang menarik, kenapa mereka tolak? Sebab dia orang beranggapan, itu saya kata, dia menang PRU 15. Tapi menang mungkin tak besar.
Dekat situ dia boleh tarik sokongan daripada geng-geng sebelah yang dia anggap akan jadi pembangkang. PH lah dengan BN pada waktu itu. Tapi dia tak sangka apa orang kata senjata makan tuan. Dia tak sangka benda itu. Sebelum itulah tuan-tuan okay, kita nampak hari ni kita nampak hari ni. So bersatu ni dia boleh kini salam dah lah kan? Boleh dah kira goodbye lah, selamat tinggal lah, selamat jalan Romeo lah kan? Kira di penghujung nyawa lah. Tu saya kata Azmin entah ke mana, dia pun entah ke mana kan? Peja pun dah gaduh dengan geng-geng geng-geng Cikgu Bat dan sebagainya. So itu antara mereka lah. Sebelum saya pergi kepada cerita Mastura ni tuan-tuan, ni saya terlupa ada cerita ni tadi. Perak akan bekal air terawat ke Pulau Pinang. Perak akan membekal air terawat ke Pulau Pinang berikutan perjanjian dicapai semalam, kata Menteri Besar Perak Saharani Muhammad. Saharani berkata loji rawatan air yang baru dibina di Krian Utara Perak. Katanya perjanjian di antara dua negara itu juga akan memberi manfaat kerana ia akan menyelesaikan isu pengairan pertanian dan membekalkan air untuk taman teknologi tinggi yang sedang dibangunkan di kawasan Krian. Kerajaan Perak dan Pulau Pinang sudah mencapai kata persetujuan iaitu Perak akan membekalkan air terawat ke Pulau Pinang, bukan air mentah. Ia disebabkan yang pertama, memang kerajaan negeri sendiri tak memindahkan air ke utara Perak sebab kita nak membantu menyelesaikan masalah pengairan pertanian bagi utara Perak. Kedua, apabila PM mengumumkan cadangan penubuhan taman industri teknologi tinggi di Krian, barang mana kita juga memberi bekalan air mencukupi untuk tujuan perindustrian itu, katanya. Ketika ini, Sungai Muda yang mengalir dari Kedah membekalkan 80% keperluan air Pulau Pinang dan negeri tersebut sedang meneroka sumber air lain. Pentadbiran Kedah yang dikuasai PN menimbang untuk mengenakan baran 50 juta setahun untuk Pulau Pinang mendapatkan bekalan air di Sungai Muda. Okey. Di sini saya kata, pandai Perak, bodohnya Kedah. Okay. Dia tak salah Kedah nak jual air tu, tak salah. Boleh je. Perak pun jual. Air terawat yang Perak akan bagi kepada Penang ni pun adalah air yang akan dijual. Dia bukan air free. Tetapi sombongnya Sanusi, bukan Kedah, Sanusi pada waktu itu, dia kata, dah guna air kami bayar. Kalau saya jadi Sanusi, apa saya buat? Saya buat treatment plant. Bukan buat, pun dah ada dah treatment plant. Kita buat kerjasama dengan Penang, sign satu perjanjian atau buat satu treatment plant khas untuk nak proses air di Kedah tu untuk dijual kepada Penang. Nak cari musuh buat apa? Nak cari lawan buat apa? Dah boleh jual. Dia nak, entah-entah bukan 50 juta setahun. Entah-entah lebih daripada tu dia boleh jual dengan Penang. Sebab sudah dirawat. Tetapi ini orang tak ada akal, tuan-tuan. Perak dia nampak opportunity ni. Alang-alang kami dah salurkan air ke kawasan bersempadanan dengan Penang. Kami ada air terawat, kami jual lah dekat Penang lebihan air. Kami pun dapat duit, kami dapat dana. Sekarang ini, dahlah air mentah tak diambil dah oleh Penang. Pendapatan mungkin tak dapat lah daripada terlepaslah peluang Kedah lepas ni. Sebab Perak dengan Kedah ni, bagi saya tak tahu, mungkin tak kenal geografi. Perak Kedah ni, dia memang bersempadanan dengan Pulau Pinang. Kan dah hilang dah peluang. Yang kau pergi cari gaduh dengan Penang tu kenapa? Penang ni antara negeri terkaya di Malaysia. Kedah antara negeri termiskin di Malaysia. Ambillah peluang ini, wahai Sanusi, wahai. Lepas tu salahkan orang lain. Lepas tu dia nak tunjuk bangga. Tengok kita boleh claim itu air Kedah tu kita punya lah. Air Sungai Muda. Air sungai apa dah? Sungai itu kita punya lah. Yang sungai itu kita punya lah. Sekarang, ambillah air sungai kau tu. Kau nak boleh buat apa? Kepenggunaan untuk Kedah dah cukup habis lah. Banyak tu je lah. Tapi sekurang-kurangnya Perak dah dapat dah hasil dia. Kedah, putih mata. Tu kadang-kadang tuan-tuan, taklah. Last kali, cerita Mastura. Kenapa tiada pemimpin PAS pertahankan Mastura? Seorang pemimpin pemuda amanah mempersoalkan kepemimpinan PAS yang dilihat membisu di saat Siti Mastura Muhammad dihujani kecaman. Pengurusi DAP Lim Guan Eng telah memulakan tindakan undang-undang terhadapnya. Namun, masih tiada kedengaran sebarang usaha membela Mastura atau paling tidak menyediakan khidmat guaman kepadanya, kata Exco Pemuda Amanah Azhar Rahman. Azhar berkata kepimpinan PAS patutnya sama ada mengeluarkan kenyataan menyokong ataupun membuat permohonan maaf bagi pihaknya. Gunakan saja apa alasan yang kenyataan dia telah dimanipulasi atau ambil luar konteks. Seperti yang biasa PAS lakukan, pemimpin PAS tak patut biarkan Mastura kelihatan dungu begitu. Apatah lagi dia sebagai pemimpin wanita muda yang kuat mempertahankan pimpinan PAS.
Semalam, 5 maklukan telah melantik Peguam Sangkara Narayan Nair memulakan prosiding undang-undang terhadap Mastura. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, polis akan rakam keterangan Mastura minggu hadapan. Polis akan merakam kenyataan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura pada minggu hadapan berhubung dakwaan kenyataan berbau fitnah terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Suhaili Muhammad Zain dipetik berkata, keterangan Siti Mastura dijadual diambil pada Isnin 13 hari bulan November. Setakat ini kita sudah terima 4 laporan polis berhubung isu ini dan siasatan sedang dijalankan. Dia ada 2, satu jenayah yang polis tadi nak panggil dan sebagainya, satu saman sivil. Undang-undang sivil yang tu saman fitnah. Yang jenayah ni cerita lain. Yang sivil ni cerita lain. Civil ni kita tak tahulah berapa juta dia nak saman kan. Kita tak tahulah berapa juta dia nak saman. Tetapi jenayah ni lain. Dengarnya macam Singapura pun akan mengambil tindakan tegas jugalah. Tak tahulah apa tindakan dia. Tapi ada tindakan yang mungkin ambil oleh Singapura tetapkan kenyataan tersebut. Saya dah kata, kenyataan itu dulu dimain oleh Saitro BN zaman dulu. Pada zaman PAS bersama dengan kita. Dan PAS antara orang yang tak percaya dengan kenyataan tersebut. Iaitu Chin Peng, Lee Kuan Yew semua ada keturunan dengan Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. PAS antara orang yang tak percaya. Tetapi tiba-tiba hari ni PAS yang pergi petik. Doktor, tuan-tuan, doktor PhD. Level orang yang ada PhD kat negara kita kalau macam tu, balik kepada cerita awal saya tadi. Macam mana kalau level PhD macam tu, yang level jenis pergi tak sekolah, macam mana agama dia? Takkan dia tak boleh nak faham benda asas macam tu? Betul tak? Jadi itulah tuan-tuan pengajaran kita. Belajar tinggi tak semestinya dia mempunyai apa orang kata ilmu adab dan ilmu orang kata apa akhlak yang mampu menjadikan dia seorang yang berwasatiyah. Kita kadang-kadang tuan-tuan nak benci seseorang, benci boleh. Tetapi jangan terlalu membenci. Nak sayang boleh, jangan terlalu sayang. Rasulullah sebut dalam hadis, kalau kita menyayangi seseorang jangan terlalu sayang. Kerana satu hari mungkin kita akan bermusuh dengan dia. Dan kalau kita membenci seseorang, jangan terlalu benci. Kerana mungkin satu hari nanti kita akan berkawan dengan dia. So berpada-pada dalam menyayangi, dalam membenci, berpada-pada. So kita tak tahu what's going on in our future. Kita tak tahu. And this is what going on sekarang ini dalam negara kita. Kan? Itulah dia. So terakhir daripada saya, penganut Hindu sibuk lakukan persiapan persiapan akhir menjelang Deepavali esok. Penganut Hindu di negara ini mengambil kesempatan cuti hujung minggu melakukan persiapan akhir dengan membeli barangan keperluan menjelang sambutan perayaan Deepavali esok. Tinjauan bernama beberapa premier di sekitar bandar mendapati masyarakat India masih sibuk membeli belah barangan seperti hiasan, manisan, bunga dan juadah tradisional bagi menyambut pesta Hari Cahaya itu. Selamat menyambut Hari Deepavali, selamat menyambut Hari Diwali. Apa beza Deepavali Diwali? Saya baru tahu juga. Deepavali ni bahasa Tamil dan biasa diucapkan oleh penduduk di negara India belah selatan. Diwali ni adalah untuk biasa diucapkan oleh penduduk India, negara India di sebelah utara. Ni bahasa lah. Dia macam Cina juga ada Kung Hi Fa Choi dengan Kung Hi Fa Chai. Dia ada sebutan dia kot. Mungkin dialek dan sebagainya. Tak kisahlah. Tapi selamat menyambut Hari Deepavali kepada yang menyambut Hari Deepavali. Selamat bercuti kepada yang bercuti. Selamat berehat kepada yang berehat. InsyaAllah. Apa-apa hal tuan-tuan. Yang penting kita terus membela kerajaan ini. Kita pastikan kestabilan negara kita. Kita pastikan kita terus ke depan dan membawa negara ini terus ke depan.